Baik, pada ayat 21 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qala Nuhun, dan telah berkatalah Nuh. Ini adalah merujuk kepada rintihan Nabi Nuh alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sebutkan pada tuan-tuan pada pertemuan kita yang lalu betapa pentingnya hubungan seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala ini, kerana ialah perkara yang paling asas di dalam kehidupan manusia. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini untuk sama-sama kita berada di dalam halaqah ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan jugalah Allah Subhanahu wa taala akan membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripadanya, seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu, sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah menerima seluruh amal saleh yang telah kita lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah untuk pagi ini kita akan sambung lagi, iaitu pada surah Nuh, surah yang ke-71, dan kita terus pergi kepada ayat yang ke-21. Surah Nuh, surah 71, terus pergi kepada ayat yang ke-21. Saya jemput pada tuan-tuan untuk sama-sama dengan saya. Sama ada tuan-tuan boleh ambil Quran terjemahan sekitar masjid kita, ataupun tuan-tuan boleh buka smartphone tuan-tuan. Baik, pada ayat 21 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qala Nuhun, dan telah berkatalah Nuh. Ini adalah merujuk kepada rintihan Nabi Nuh alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sebutkan pada tuan-tuan pada pertemuan kita yang lalu betapa pentingnya hubungan seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala ini, kerana ialah perkara yang paling asas di dalam kehidupan manusia. Sebab itu ketika mana Nabi Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah berdakwah kepada Firaun, perkara pertama yang diminta oleh Nabi Musa alaihi salam, katanya Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada 4 perkara yang diminta oleh Nabi Musa AS. Pertama, kata Nabi Musa, Rabbishrah li sadri, wahai Allah, lapangkanlah dadaku. Kedua, wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdah, dan kau leraikanlah simpulan lidahku. Yafqahu qawli, dan kau berilah kelancaran pada ucapanku. Sebelum dia meminta kepada Allah dipermudahkan urusan dan diberikan bantuan di atas kelemahannya, perkara pertama yang diminta oleh Nabi Musa kepada Allah iaitu diberikan kelapangan jiwanya. Kelapangan jiwa adalah perkara yang paling penting. Kita meminta kepada Allah ketabahan jiwa kita, kekuatan jiwa kita, dan kekuatan jiwa itu datangnya hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu pada juzuk yang ke-29 ni, pada permulaan dulu kita bincang tuan-tuan. Juzuk 29 adalah juzuk yang bertemakan dengan tema dakwah. Sebab itu juzuk 29 itu surah yang pertama adalah surah Al-Mulk. Sebab dakwah itu yang paling asas adalah mentauhidkan Allah dan juga membesarkan Allah. Dan di dalam juzuk yang ke-29 ini Allah Ta'ala letakkan surah Nuh. Sebab apa? Sebab dialah pendakwah yang menjadi rujukan dan teladan kepada mana-mana pendakwah. Sama ada dia tu adalah asatizah ataupun orang mukmin. Sebab setiap mukmin perlu menyampaikan dakwah mengikut kemampuan masing-masing. Jadinya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, siapa pun orang mukmin dan siapa pun dia berdakwah, perkara yang paling asas adalah keutuhan dan kekuatan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala tak menyembunyikan isi hati Nabi Nuh, dan dia menyebutkan apa rintihan Nabi Nuh alaihi salam kepadanya ketika mana dia berdakwah bertahun-tahun lamanya sehingga mencecah 950 tahun. Jadi tuan-tuan,
dengan kesusahan dan kepayahan Nabi Nuh AS ni berdakwah kepada kaumnya, Allah Ta'ala merekodkan, iaitu isi hati Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Ketika mana dia berdakwah, kata Nabi Nuh, Rabbi innahum asawni. Benda ni kita tak tahu tuan-tuan, dan Nabi Nuh pun tak bercerita. Tetapi Allah lah yang mendedahkan kepada kita. Rupa-rupanya Nabi Nuh AS menyerahkan urusannya kepada Allah dan mengatakan, Rabbi, wahai Tuhanku, innahum asawni, sesungguhnya kaumku itu asawni, telah menderhakai aku. Tuan-tuan perhatikan, ada perkataan Rabbi dekat situ tuan-tuan. Perkataan Rabbi. Rabbi itu tak diletakkan huruf ya, tetapi diterjemahkan sebagai Tuhanku ataupun ya Rabbku. Betul? Ya dekat situ tuan-tuan dibuang tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Di sini menunjukkan kepada kita, kalaulah perkataan seperti ini dihazafkan, dibuang perkataan ya atau huruf ya dekat situ, dia menunjukkan kepada Tuhan yang kekal selama-lamanya. Semisal kita baca dalam surah Al-Kafirun, kita sebut di akhir ayat, lakum dinukum, lakum untuk kamu, dinukum agama kamu, waliya dan bagi aku, dinin, betul? Waliyadin, kita sebut waliyadin, waliya dan untuk aku din, agama aku. Kalau tuan-tuan perhatikan din dekat situ, dia huruf dal, ya, nun, baris bawah, baris kasrah. Din dekat situ adalah diterjemahkan sebagai untuk aku, agama aku. Kenapa din tu tidak ada huruf ya, hanya ada kasrah berbaris bawah sahaja? Sebab nak tunjukkan agama yang batil, agama yang kekal waktu itu sahaja. Ketika ada pendukung dan pengikut, ketika itu agama tu ada. Mati pengikutnya, matilah agama. Tetapi tidak kepada mana-mana Rasul dan juga agama Allah. Walaupun pengikutnya mati, walaupun penganutnya mati, namun agama tu kekal selama-lamanya. Jadi tuan-tuan di sini, bila Nabi Nuh AS sebut perkataan Rabbi tanpa huruf ya, menunjukkan Allah lah Tuhan kepada Nuh. Dan Allah lah Tuhan yang kita sembah sehinggalah hari ini dan sampailah bila-bila. Dan dialah Al-Malikul Muluk. Dan dialah Tuhan yang menguasai pada hari kebangkitan nanti. Baik, kemudian tuan-tuan, Allah Ta'ala kata apa? Nabi Nuh merayu kepada Allah, mengeluh kepada Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku itu derhaka kepada aku, ingkar kepada perintahku. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Dan dia lebih mengikuti orang yang memiliki harta dan anak-anak. Dan orang itu tidak menambahkan apa-apa pada mereka illa khasara, melainkan adalah kerugian belaka saja. Ini nak menunjukkan, iaitu pengikut Nabi Nuh alaihissalam, kaumnya adalah lebih mengikut orang yang diberikan kelebihan. Sebab itu kaumnya itu dikenali sebagai Al-Malak. Al-Malak. Orang yang diberikan kecukupan, dipenuhkan keperluan dia. Diberikan harta, diberikan zuriat dan diberikan keinginan-keinginannya. Dari sudut harta dan juga anak-anak. Tapi kata Nabi Nuh AS, pengikut aku ni lebih ikut kepada mereka. Yang mana mereka itu tidak menambah apa-apa melainkan adalah kerugian. Kita tengok tuan-tuan, pada zaman Nabi Nuh mungkin itu yang mereka kejarkan. Tetapi pada zaman kita, kalaulah ada orang mengatakan, apa faedahnya saya nak ikut agama Islam ni? Sebab tidak ada data menunjukkan negara Islam ni negara maju. Hukum syariah Islam ni hukum yang maju. Kita nak jawab apa tuan-tuan? 10 negara yang terbaik di dunia ni semuanya datang daripada negara bukan Islam. Kita ni dizahirkan, ditunjukkan di hadapan kita ni agama itu tidak memberi kesan kepada kemodenan, kepada kemajuan ataupun kepada pembangunan negara. Misal lah tuan-tuan, misal. Seperti itulah perbandingan yang kita boleh bayangkan pada zaman Nabi Nuh dan juga pada zaman kita. Mereka pada zaman itu lebih ikut kepada orang yang zahirnya nampak lebih berjaya daripada Nabi Nuh alaihi salam yang tidak memiliki apa-apa. Kemudian tuan-tuan, pada ayat yang ke-22, Nabi Nuh alaihi salam menyebutkan wa makaru makran kubbara, dan lebih dahsyat lagi wahai Allah, mereka itu melakukan tipu daya dengan tipu daya yang paling besar. Okey, melakukan tipu daya yang lebih besar.
Macam-macam rupanya yang dilakukan oleh pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh alaihi salam, berdakwah kepada kaumnya agar menolak dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian tuan-tuan, pada ayat 23, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uka wa nasra. Tuan-tuan tengok pada ayat 23 ni tuan-tuan. Lalu Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita, inilah dakwah yang dilakukan oleh pembesar-pembesar pada zaman Nabi Nuh AS. Apa dakwahnya? Dia kata apa? La tadharunna alihatakum. Pesan dia pada kaum dia, ni pembesar pembesar yang ingkar ni. Dia kata apa? La tazarunna alihatakum. Jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kamu. Orang Islam berdakwah, yang tak beriman pun berdakwah tuan-tuan. Sama je. Orang Islam bersabar dalam ketaatan, orang bukan Islam pun bersabar di dalam kemaksiatan. Okay? Jadi nak tunjukkan kepada kita, inilah perancangan-perancangan dan usaha-usaha yang dilakukan oleh golongan-golongan yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadinya dia pun berdakwah kepada kaum dia, jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kamu. Wala tadharunna wadda wala suwa'a. Dan jangan kamu tinggalkan Tuhan yang bernama Wad, dan juga Tuhan yang bernama Suwa', dan Tuhan yang bernama Yaghus, Ya'uq dan juga Nasr. Ini ada 5 Tuhan yang disembah dan dijadikan sebagai berhala. Saya sebutkan kepada tuan-tuan, iaitu dahulu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran tak menyebut pun sebahagian-sebahagian watak-watak orang saleh ataupun orang salihah secara khusus di dalam Al-Quran. Semisal tuan-tuan baca dalam surah Al-Qasas, Allah tak sebut pun nama ibu Nabi Musa. Allah tak sebut pun nama kakak Nabi Musa yang mengejar Nabi Musa AS ketika dihanyutkan di sungai sampailah ke istana Firaun. Tak disebut tuan-tuan. Tetapi nama-nama berhala ini mendapat tempat di dalam Al-Quran, bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tuan-tuan? Dia ada beberapa sebab. Sebab yang pertama, iaitu mereka inilah permulaan kepada sembahan-sembahan berhala di dunia ni. Kalau ditanyakan kepada kita, bilakah bermulanya era penyembahan berhala? Inilah zamannya, iaitu bermula pada zaman Nabi Nuh AS. Siapakah berhala-berhala tu? Inilah namanya Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq dan juga Nasr. Inilah 5 berhala tu. Dan kenapa Allah Ta'ala sebutkan nama 5 berhala ni? Kerana asalnya 5 berhala ini adalah orang saleh. Dan dia pun tak suruh dia punya pengikutnya untuk menyembah dia. Mereka ni adalah orang saleh. Namun mereka itu tertipu dengan tipu daya iblis. Okay? Yang mana bila mereka mati, maka iblis pun membisik-bisikkan kepada manusia agar dibinalah tugu-tugu orang saleh ini adalah untuk memberikan kita satu peringatan kepada orang-orang saleh. Mula-mula dibuat tugu tuan-tuan. Generasi pertama tengok tugu ni, ingat kepada Tok Syekh dia. Ingat pada tuan guru lama dia. Inilah guru yang saya belajar. Dia tak datang kepada kesyirikan tuan-tuan. Nak tunjukkan kepada kita, tipu daya iblis ni dia tak lakukan secara melulu. Iblis pun dia tahu tuan-tuan, slowly but surely juga dia tahu. Buat perlahan-lahan, tapi pasti benda tu tercapai juga. Kalau dia suruh sembah kepada kesyirikan, sudah pasti manusia tak akan sembah. Jadi dia mulakan dengan langkah yang perlahan-lahan. Bina tugu peringatan. Daripada tugu itulah akhirnya membawa kepada kesyirikan. Kerana apa? Satu generasi ke satu generasi akan terputus ilmunya. Makin terhakis ilmunya. Mula-mula kita jadikan sebagai tugu peringatan. Mati satu generasi, naik generasi yang kedua. Daripada jadi tugu peringatan, akhirnya dia mula bercerita tentang masalah-masalah dia. Seolah-olahnya dia melepaskan perasaannya kepada tugu-tugu ini. Mati satu generasi, naik satu lagi generasi. Daripada mula bercerita tentang masalahnya, akhirnya dia mula berdoa. Mati satu generasi, naik satu generasi. Daripada berdoa, akhirnya dia mula beribadah. Dan inilah tuan-tuan permulaan berhala-berhala yang ada di atas muka bumi ni. Sebab itu berhala-berhala ni adalah berhala-berhala yang ada jantinanya.
Ini berhala lelaki, ini berhala perempuan dan sebagainya. Sebab itu di zaman Nabi SAW ada beberapa berhala yang masyhur dan berhala-berhala yang besar. Setiap berhala ni dia ada darjat-darjat dia. Antaranya iaitu berhala yang terkenal dikenali sebagai Manat, dikenali sebagai Uzzah dan yang dikenali sebagai Lata. Dan berhala ni adalah berhala yang berjantina betina, tuan-tuan. Kenapa, tuan-tuan? Sebab kata orang Quraisy, kalau Allah itu Allah adalah Tuhan lelaki, maka Tuhan perempuannya bernama Lata. Ini dari sudut kaedah bahasa, tuan-tuan. Lata itu adalah nama perempuan kepada Allah. Kalau Allah itu Al-Aziz yang maha perkasa, maka Tuhan Allah yang perempuan namanya Uzza. Al-Aziz, nama perempuannya adalah Uzza. Kalau Allah itu Tuhan lelakinya bernama Manan, maka Tuhan perempuannya bernama Manat, namanya Manat. Okay? Ini antaralah yang menjadi pegangan dalam kalangan Quraisy pada sewaktu masa dahulu. Berhala-berhala mereka itu diberikan jantina-jantina kerana asalnya daripada manusia. Baik, cuba tuan-tuan perhatikan, tuan-tuan, pada ayat 23 itu, pada perkataan wadda wala suwa', wadda wala suwa', yang ini diasingkan. Wala tazarunna wadda, diasingkan. Jangan tinggalkan Tuhan Wad. Wala suwa', dan jangan tinggalkan Tuhan suwa'. Dua Tuhan ni diasingkan. Ada perkataan wala di hadapannya. Kemudian tiga Tuhan yang berikutnya disebut wala yaghus wa ya'uq wa nasra. Dia tak sebut wala yaghus, wala ya'uq, wala nasra. Dia tak ada perkataan la dari awalnya. Kenapa, tuan-tuan? Sebab nak menunjukkan kepada kita ini adalah kebatilan. Sebab bagi pegangan kaum Nabi Nuh AS, Tuhannya itu ada darjatnya, telah dibahagikan tugasnya. Ni Tuhan yang dua kali ni, dua yang atas ni yang paling top. Iaitu Tuhan Wad dan juga Tuhan Suwa'. Ni yang paling top. Sebab itu disebut yang ini yang lebih lebih utama lagi, jangan tinggalkan dua Tuhan ni. Manakala tiga Tuhan yang berikut itu disebut dalam satu ayat yang sama, wala yaghus wa ya'uq wa nasra. Jangan tinggalkan tiga Tuhan yang berikutnya. Dan ini adalah batil. Kerana apa, tuan-tuan? Sebab Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang maha sempurna. Tuhan yang disebut sebagai As-Salam. Selalu kita dengar nama Allah As-Salam. As-Salam ni adalah Tuhan Allah yang maha sempurna. Kita terjemahkan As-Salam, Allah yang maha menyelamatkan, Allah lah yang maha memelihara, dan Allah jugalah yang maha sempurna. Kenapa, tuan-tuan? Kita tengok. Perkataan As-Salam, Allah ini selamat. Selamat daripada apa? Kalau nama Allah itu adalah Al-Hayyu, yang maha hidup. Allah Al-Hayyu yang maha hidup, selamat daripada kesakitan, tertimpa penyakit. Selamat daripada kematian. Dan selamat daripada bersifat pelupa. Itu namanya Al-Hayyu. Okay? Dengan nama As-Salam. As-Salam ni dia merangkumi seluruh nama-nama Allah Ta'ala. Tuhan yang maha sempurna. Dia tidak ada kekurangan dan tidak ada kecelaan pada nama Allah Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ni dia maha As-Salam, iaitu maha sempurna dan maha selamat, dengan sifat Ar-Rahman, Tuhan yang maha pemurah. Allah ni Tuhan yang maha pemurah, tuan-tuan. Macam mana maha pemurah? Kalau manusia, pemurahnya ada batasan. Hari ini dia bagi si fulan itu apa yang diminta. Kali kedua minta, kali ketiga minta, dia tak bagi dah. Manusia ada batasan dia. Pemurah macam mana pun ada batasan dia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, pemurah dia terselamat daripada batasan. Kerana apa? Allah Ta'ala ni Ar-Rahman. Kamu beriman ke? Tak beriman ke? Kamu salat ke? Tak salat ke? Rezeki tetap Allah beri. Allah bagi rezeki pada orang yang salat. Orang tak salat pun Allah bagi rezeki. Allah beri pada nikmat pada orang yang beriman. Orang tak beriman pun Allah beri nikmat. Sebab apa? Sebab dia tu Ar-Rahman. Dan dia terselamat As-Salam daripada sifat pemurah dia. Terselamat daripada perkara-perkara tercela daripada sifat Rahman dia. Ini Allah Ta'ala lah.
Jadi pada ayat 23 ni tuan-tuan menunjukkan kepada kita ia adalah satu kebatilan. Sebab Tuhannya pun ada darjat dan ada tugas-tugas yang telah ditetapkan. Dan daripada kisah ni tuan-tuan, kita boleh tengok macam mana Amru bin Luhai. Ini adalah seorang pembesar. Seorang pembesar di zaman sebelum baginda Nabi SAW. Iaitu dia hidup di kota Mekah. Dan dialah orang pertama yang membawa berhala di kota Mekah. Kalau kita tanyalah, yang membuka kota Mekah ini adalah Nabi Ibrahim AS. Dan juga Nabi Ismail AS. Dan kabilah yang pertama duduk di kota Mekah adalah Bani Jurhum. Okey, yang ini semuanya adalah pengikut Nabi Ibrahim AS. Tapi bila mana datang pula berhala-berhala ni? Dia datang daripada seorang lelaki Mekah bernama Amru bin Luhai daripada kalangan Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ni adalah Bani yang datang selepas Bani Jurhum. Ceritanya, Amru bin Luhai ni adalah orang saleh. Orang yang dihormati dalam kalangan orang Mekah pada zaman tu. Ini cerita sebelum kedatangan Quraisy, tuan-tuan. Jadinya, Amru bin Luhai ni dia pergi ke Syam. Sampai di Syam, orang-orang yang berada di Syam beritahu, dia bagi testimoni dia pula. Dia kata apa? Ni berhala ni sejak kami sembah ni, berhala ni menjadikan kebun-kebun kami di Syam ni jadi lebih subur. Keamanan di Syam ni lebih aman, lebih tenteram. Jadi inilah berhala yang kami sembah. Amru bin Luhai ni tuan-tuan, bila dia dengar je komentar-komentar orang Syam ni, dia pun ambil berhala ni bawa balik ke kota Mekah. Dan dia letakkan berhala di kota Mekah. Dan orang Mekah tidak ada seorang pun yang menegah apa yang dilakukan oleh Amru bin Luhai. Kenapa tuan-tuan dia tak halang Amru bin Luhai? Amru bin Luhai, ini berhala ni tak boleh sembah ni. Kita kan beragama Hanifah, iaitu agama Ibrahim. Kenapa kita sembah berhala ni? Sebab apa tak berlaku macam tu tuan-tuan? Ada dua sebab. Sebab yang pertama, sebab Amru bin Luhai ni adalah orang yang dihormati. Ataupun kita sebut orang soleh lah dalam kalangan mereka. Pengajaran kepada kita, sekalipun si fulan itu soleh ataupun berilmu, tak semuanya adalah kebenaran pada dia. Tak semuanya tuan-tuan. Ini adalah satu kesilapan. Walaupun dia orang soleh ataupun ni tuan-tuan, tetapi tak semua kebenaran itu berada di yang ada padanya. Mesti manusia itu ada kesilapan dan kekurangan. Jadi kita ni mesti ada ilmu supaya kita tahu semua yang keluar daripada mulutnya itu kita boleh bezakan adalah perkara yang benar ataupun tidak benar. Okey. Jadi macam mana kita nak tapis tuan-tuan benda itu benar ataupun tidak? Maka mestilah yang disampaikan itu pastinya ada rujukan dan dalilnya. Mesti tuan-tuan. Ini mesti. Okey. Satu, yang menyampaikan mestilah amanah dengan ilmu. Yang kedua, yang disampaikan itu mad'unya, audiensnya itu mestilah dengan tertib mendengar dan mesti dapat membezakan perkara yang hak dan perkara yang batil. Kalau tidak, jadilah seperti mana orang-orang Mekah ketika mana Amru bin Luhai bawa berhala, dia tak nafikan. Bahkan didengar je Amru bin Luhai kata, lalu disembah pun berhala-berhala tersebut. Kedua tuan-tuan, kenapa orang Mekah tak menghalang Amru bin Luhai bawa berhala? Sebab berhala itu datangnya daripada bumi Syam. Bumi Syam ketika itu tuan-tuan adalah bumi yang kita sebut bumi para anbiya. Ini adalah bumi yang lahirnya ramai para nabi daripada kalangan Bani Israel. Jadi mustahillah bumi yang disebut sebagai bumi anbiya ini menyembah benda-benda yang batil. Allah nak jadikan teladan kepada kita. Kalaulah di zaman kita ni tuan-tuan, tak semua yang datang daripada Arab itu betul. Sebab kalangan kita bila sebut ni Arab ya, oh Arab betul saja. Tak semuanya tuan-tuan. Sama je kita ni dengan mereka. Jadi perlulah kepada kita ni rujuk kepada sumber yang benar. Sebab itu Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, ada dua sumber yang pasti yang disebut sebagai Al-Bayyinah. Ini tuan-tuan kena tengoklah pada tafsiran surah Al-Bayyinah. Baik, kemudian tuan-tuan pada ayat yang ke-24. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. Dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan lagi orang-orang yang zalim itu selain adalah kesesatan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk pada ayat yang ke-26. Jadinya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Nabi Nuh alaihi salam ni tuan-tuan,
dia mula rasa yang mana perilaku-perilaku daripada kaumnya itu sudah melampaui batas. Dan dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala jangan tambahkan lagi orang-orang zalim itu selain daripada kesesatan ini, adalah hancurkanlah dan musnahkanlah semua kaum-kaumnya. Habiskanlah, matikanlah. Dan ini tuan-tuan ada beberapa sebab. Okey, kenapa Nabi Nuh alaihissalam ni dia kata apa? Waqad adallu katsira. Mereka itu adalah orang yang menyesatkan kebanyakan manusia. Wala tazidiz zalimin. Dan jangan kau tambah lagi orang zalim ini illa dhalala, melainkan semuanya itu adalah kesesatan. Seolah-olahnya dalam bahasa kita tuan-tuan, Nabi Nuh kata apa? Wahai Allah, kau binasakanlah seluruhnya. Binasalah. Nabi Nuh mula bercakap dengan Allah Ta'ala, minta binasakan kaumnya. Kenapa tuan-tuan? Ni tuan-tuan kena tengok pada surah Hud, surah yang ke-11 ayat yang ke-36. Sebab pada ayat yang ke-36 daripada surah Hud tuan-tuan, Allah Ta'ala menyebutkan tentang perintah Allah Ta'ala, iaitu sudahlah, berhentilah wahai Nuh, jangan lagi kamu berdakwah kepada kaum kamu. Saya jemput pada tuan-tuan tengok surah Nuh kejap. Surah yang ke-11 ayat yang ke-36. Pada ayat 36 ni tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa uhiya ila Nuh, kami telah wahyukan kepada Nuh, annahu lan yu'min min qaumik. Allah kata apa? Sesungguhnya lan, ada perkataan lan dekat situ, tidak akan ada orang yang beriman. Lepas ni tak ada orang beriman dah. Yang ada itu sahaja kekal, tak bertambah dan tak berkurang dah. Lan yu'min, tidak ada yang akan beriman daripada kaum kau, illa, melainkan man qad aman, melainkan siapa yang telah beriman. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun, dan janganlah engkau berduka cita apa yang mereka telah lakukan. Okey, di sini menunjukkan kepada kita, Allah Taala maklumkan kepada Nabi Nuh, kaum kau sampai situ saja, tidak ada lagi yang beriman. Dan kalau tuan-tuan tengok dalam surah Hud, selepas ayat tu Allah Ta'ala mula perintahkan kepada Nabi Nuh untuk membina bahtera dia. Okay? Jadi Nabi Nuh bila Allah perintahkan macam tu, lalu dia pun berdoa kepada Allah, wahai Allah, hancur binasakanlah kaum ini, sebab dia adalah kaum yang zalim dan dia adalah kaum yang sesat. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kenapa dia kata kaum dia sesat? Sebab kaum dia itu tidak lain dan tidak bukan menambahkan lagi kesesatan. Nabi Nuh ni umurnya ribuan tahun tuan-tuan. Usia dakwah 950. Usia dia kita tak tahu, lebih daripada tu. Dan dia telah bertemu dengan generasi-generasi di zaman kaum dia. Satu generasi mati tuan-tuan. Dan setiap generasi itu, contohlah generasi bapa ni bagi tahu pada anak, ni manusia jangan ikut, dia ni adalah pendusta. Anak dia pun membesar tuan-tuan. Dan anak dia pesan pada cucu dia, ni manusia ni adalah pendusta, jangan ikut dan jangan beriman pada dia. Mati anak dia ni, naik cucu dia bagi tahu pada cicit dia, ini manusia ni jangan beriman. Itulah pesan-pesan yang dilakukan oleh generasi di zaman kaum Nabi Nuh AS. Sebab itu Nabi Nuh ni tuan-tuan, dengan pengalaman dia, dia sebut, semua kaum aku ni dahlah ya Allah, semua mereka ni zalim dan mereka itu semuanya berada dalam kesesatan. Kalau tak dihancurkan mereka, mereka akan menambahkan lagi ramai manusia sesat. Dan lebih payah lagi kalau kesesatan mereka itu mula merebak kepada pengikut-pengikut Nabi Nuh AS. Sudahlah pengikut Nabi Nuh ni 80 orang, takut-takut tergugat dengan kesesatan-kesesatan yang dibawa oleh kaumnya. Okey. Lepas tu tuan-tuan, barulah Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kebinasaan. Tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-26. Pada ayat 26 kata Allah, mimma khati'atihim ughriqu. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka tuan-tuan. Allah sebut dengan perkataan khati'at. Khati'at. Kesalahan-kesalahan mereka. Apa kesalahan mereka tuan-tuan? Pertama, iaitu kesyirikan. Ini dosa yang paling besar. Sebab itu disebut sebagai zalim. Sebab mereka zalim pada diri mereka sendiri. Okay. Kedua, kesalahan yang mereka lakukan adalah derhaka kepada Rasul. Derhaka kepada Rasul. Ketiga, kesalahan yang mereka lakukan adalah menyesatkan orang lain. Inilah dosa yang paling besar yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh AS. Ada dosa lain tuan-tuan? Ada. Antaranya,
mereka mula menyindir-nyindir Nabi Nuh AS. Ini perkara yang ditegah. Okay? Mereka mula troll Nabi Nuh AS. Tuan-tuan nak tengok kembar kepada surah Nuh ni, tuan-tuan kena tengok pada surah Hud. Yang mana setiap pembesar dia, bila Nabi Nuh berhenti berdakwah dan mula membina kapal, setiap kali pembesar dia melalui tempat Nabi Nuh membina kapal, dia akan troll Nabi Nuh. Dia akan troll. Nuh dah tukar profession ke? Dah tak dakwah ke? Buat kapal pula. Buat kapal atas bukit pula. Dia mula mengepek-ngepek dalam cakapnya. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam surah Nuh, surah Hud tu bercerita tentang keburukan yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh AS. Sebab itu Allah Ta'ala kata mereka itu khati'at. Mereka melakukan kesalahan-kesalahan. Disebut dalam bentuk plural. Kemudian tuan-tuan Allah kata apa? Ughriqu. Disebabkan mereka melakukan kesalahan-kesalahan itu, lalu Allah tenggelamkan mereka. Apa azab kepada kaum Nabi Nuh ni tuan-tuan? Selalu kita dengar. Azabnya itu bernama banjir. Sebenarnya di dalam surah Al-Ankabut, Allah Ta'ala sebut bencana yang Allah datangkan musibah pada kaum Nabi Nuh ni namanya At-Tufan. At-Tufan. Orang Melayu kata taufan lah. Dalam bahasa Arab sebut Tufan. Tufan bererti ada dua benda yang berpusing. Tufan disebut dalam bentuk musanna tuan-tuan, bilangan dua. Atuf ataupun tawaf kita sebut, dia dalam keadaan berpusing. Apa yang berpusing tuan-tuan? Air yang turun daripada langit tu dalam keadaan berpusing. Dan air yang keluar daripada bumi pun dalam keadaan berpusing. Jadi tuan-tuan boleh bayangkan, air hujan yang melimpah-limpah turun ni berpusing, air yang keluar daripada bumi pun berpusing. Dan itulah azab yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Nuh AS. Mereka tu ughriqu, tenggelam. Fa'udkhilu nara. Dan mereka itu dimasukkan ke dalam neraka. Dekat perkataan ni tuan-tuan, Allah Ta'ala ada sebut huruf fa dekat situ. Fa di situ fungsinya sebagai fa'ful ataf. Dia merujuk kepada tertib, tetapi tidak ada tempoh. Okey, saya tak bincang panjang lah tuan-tuan, tapi nak tunjukkan kepada tuan-tuan, Allah Ta'ala azab kepada kaum Nabi Nuh ni, dia tenggelamnya terus menuju kepada neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak cerita azab dia tu adalah azab yang tak terperilah. Okey, dia diazab dengan banjir yang besar ni tuan-tuan, lalu terus tenggelam di dalam lautan dan terus dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya, bermula daripada zaman dia didatangi banjir besar tu, tenggelam tu tuan-tuan, dan bermula tu sampailah ke hari ini, dan sampailah ke hari kiamat tuan-tuan, kaum Nabi Nuh yang tidak beriman ni, semuanya berada di dalam azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak putus-putus tuan-tuan, beribu tahun dah tuan-tuan. Inilah azab yang Allah timpakan kepada mereka. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan tidak ada bagi mereka itu bantuan pun selain daripada Allah. Mana berhala-berhala yang mereka sembah, yang bernama Wat tadi, yang nama Suwa', yang nama Yaghus, yang nama Nasr. Mana berhala-berhala tadi? Semua berhala itu tidak dapat membantu kaum Nabi Nuh AS. Ayat ni tuan-tuan membawa kita berfikir, kalau betul 5 berhala yang disembah itu adalah Tuhan, sudah pastilah 5 berhala itulah yang menyelamatkan kaum Nabi Nuh daripada bencana besar ni. Tapi mana pergi 5 berhala ni tuan-tuan? Satu pun tidak membantu. Dan semuanya itu pun Allah Ta'ala binasakan sekaligus di dalam banjir tersebut. Wa qala Nuh, kata Allah Ta'ala, dan Nuh pun berkata, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Dan kata Nabi Nuh AS, wahai Tuhanku, jangan engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi ini. Okey? Dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hancurkan semuanya dan jangan ada orang kafir lagi yang berada di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah perkenankan doa Nabi Nuh AS. Seluruh orang-orang kafir itu dibinasakan. Dan seluruh orang beriman itu ditempatkan di dalam bahtera Nabi Nuh AS. Sebab tu saya nak bincang pada tuan-tuan, tapi masa tak mengizinkan. Tuan-tuan kena tengok pada surah Hud, ada cerita tentang kaum Nabi Nuh AS. Allah cerita detail tuan-tuan. Daripada awal mereka lakukan kejahatan, daripada awal mereka Nabi Nuh berdakwah, sampailah Nabi Nuh turun daripada bahtera. Allah Ta'ala sebut tentang kisah Nabi Nuh AS. Dan kalau kita bincang pada surah Hud tu tuan-tuan, menariklah. Kenapa Allah Ta'ala mendaratkan kapal Nabi Nuh tu di atas Jabal Jud, disebut dalam surah Hud, di atas Jabal Jud. Kenapa tak mendarat di atas tanah tuan-tuan? Dia perbincangan detail lah.
Sebabnya saya bagi satu contoh lah, nak bagi nampak gambaran. Allah Ta'ala ni nak selamatkan Nabi Nuh. Sebab Nabi Nuh ni, waktu dia naik bahtera tu disebut Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Dengan nama Allah aku berlabuh, dan dengan nama Allah jugalah aku mendarat. Aku berlabuh. Aku berlabuh maksudnya aku berjalan berlayar ni, dan dengan nama Allah lah aku mendarat nanti. Kerana disebut nama Allah pada permulaan pelayaran dia tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut ada dua sebab. Allah berikan assalam, kesejahteraan di dalam pelayarannya, dan Allah juga memberikan al-barakah pada pelayarannya. Bukan sekadar pada waktu pelayaran, bahkan selepas dia mendarat pun Allah berikan assalam dan Allah berikan al-barakah. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah Hud. Disebutkan tuan-tuan, kenapa Allah Ta'ala takdirkan kapal Nabi Nuh ni duduk di atas Jabal Jud ni tuan-tuan. Antara hikmahnya, salah satunya adalah kerana kalau berlakunya banjir besar, kita tengoklah mana-mana tempat yang mengalami banjir tuan-tuan, selepas banjir, maka datanglah penyakit-penyakit. Sebab apa? Sebab mungkin kencing tikusnya, binatang-binatangnya, semua dah tenggelam tuan-tuan. Semua dah tenggelam. Dan bila air itu surut, semua kawasan itu terdedah dengan penyakit. Ada penyakit ni, ada penyakit tu, ada virus tu, virus ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala letakkan Nabi Nuh di atas Jabal Jud. Supaya apa? Supaya dia dalam keadaan assalam, sejahtera. Dan dia juga dalam keadaan al-barakah, terpelihara daripada penyakit-penyakit tersebut. Sampailah satu tempoh, barulah mereka turun, barulah mereka memakmurkan bumi. Ini perbincangan detail tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca dalam tafsir, pada ayat tersebut, tuan-tuan boleh tengok betapa hikmah dan betapa Allah Ta'ala tu menyayangi orang-orang yang saleh. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok ayat 27 tuan-tuan. Saya habis pada ayat 28, habiskan terus Ayat 27. Innaka intadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu kata Nabi Nuh alaihi salam, sesungguhnya wahai Allah, sekiranya engkau kalau biarkan mereka hidup, iaitu orang-orang kafir hidup, maka mereka itu akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain daripada anak yang melakukan maksiat dan anak yang melakukan kekejian. Sebab itu disebut fajiran kafara. Saya sebutkan tadi tuan-tuan, kerana pengalaman Nabi Nuh ni usia dakwahnya lama sangat tuan-tuan. Dia dah tengok dah satu generasi mati dah, naik generasi baru, mati, naik generasi baru. Setiap generasi yang naik itu tak menambah pun keimanan, bahkan mereka terus lagi sesat. Sebab apa? Disampai-sampaikan, mungkin dah diviralkan. Jangan ikut si fulan tu, dia ni sesat, dia ni batil, dia ni murtad, sekian. Akhirnya tak memberi apa-apa pun kebaikan. Sebab itu Nabi Nuh berdoa pada Allah agar matikan semua mereka dan jangan hidupkan mereka lagi lepas ni. Sebab mereka itu adalah golongan yang menambah-nambah lagi kesesatan. Bahkan generasi yang dibina lepas tu semuanya fajir dan juga kafarah. Dan yang akhir sekali tuan-tuan, ayat 28. Setelah itu Nabi Nuh alaihi salam mendoakan. Baik. Dekat sini tuan-tuan, bagi orang-orang yang tak beriman kepada Nabi Nuh, dia mendoakan kebinasaan pada mereka. Sebab Nabi Nuh nampak kalau mereka itu diteruskan kehidupannya, menambahkan lagi mudarat yang lebih besar. Tetapi pada penutup surah Nuh ni tuan-tuan, Nabi Nuh mendoakan kesejahteraan untuk umat-umat selepas itu. Apa kata Nabi Nuh? Rabbi ghfirli wali walidayya. Ya Allah, wahai Tuhanku, ampunilah dosaku. Wali walidayya, dan ampunilah ibu bapaku. Ini menunjukkan kepada kita tuan-tuan, ibu bapa Nabi Nuh alaihi salam adalah orang Muslim dan mukmin. Mereka itu berada di akidah yang benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi Nuh mendoakan untuk ibu bapanya. Kita tak dibenarkan mendoakan kepada orang musyrik yang telah meninggal dunia tuan-tuan, tak dibenarkan. Sebab itu Nabi ditegur oleh Allah Ta'ala setelah dia salatkan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul. Waktu dia salat tuan-tuan, dihalang oleh Umar. Tapi Nabi teruskan salat kepada Abdullah bin Ubay ketika Nabi balik daripada peperangan Khaybar. Balik daripada Khaybar, mati Abdullah bin Ubay ni. Nabi salatkan jenazah dia. Umar tegur, Umar halang, tapi Nabi tak, Nabi teruskan. Kemudian turunlah ayat yang melarang baginda Nabi SAW daripada menunaikan salat kepada orang-orang munafik. Bayangkan, kalau orang munafik pun ditegah tuan-tuan, apatah lagi orang yang musyrik.
Okay, jadi bila Nabi Nuh AS mendoakan kepada ibu bapanya, berarti ibu bapa Nabi Nuh AS adalah orang yang beriman kepada Allah. Di sini tuan-tuan menariknya, iaitu Nabi Nuh mendoakan keampunan untuk dirinya terlebih dahulu, barulah didoakan kepada ibu bapanya. Kenapa tuan-tuan? Yang penting adalah diri kita. Selamatkan diri kita, barulah kita selamatkan orang lain. Seperti mana tuan-tuan naik kapal terbang tuan-tuan, dipesan oleh kita kata kru kabin tuan-tuan. Sebelum kita kalau ada berlaku kecemasan di atas kapal terbang, sebelum tuan-tuan ambil, pakaikan dekat anak, pasangan kita dan sebagainya, kita yang pakai baju keselamatan dulu. Kita lah yang pakai penutup hidung tu dulu. Selamatkan diri kita, baru selamatkan orang lain. Jadi disebut di sini, dimohon pengampunan untuk dirinya dan juga kepada ibu bapanya. Lalu Nabi Nuh kata apa? Waliman dakhala baitiya mu'minan. Dan siapa yang memasuki rumahku daripada orang mukmin dan siapa yang memasuki rumahku daripada kalangan orang mukmin, maksudnya pengikut Nabi Nuh, walil mu'minina wal mu'minat. Perkataan lil mu'minin wal mu'minat ni tuan-tuan adalah merujuk kepada orang-orang yang beriman kepada Allah selepas generasi Nabi Nuh alaihissalam. Selepas generasi Nabi Nuh. Inilah zaman Nabi Hud, kemudian zaman Nabi Saleh, kemudian Nabi Lut, Nabi Ibrahim dan seterusnya sampailah ke zaman kita. Nabi Nuh mendoakan kesejahteraan orang mukmin lelaki dan perempuan. Mukmin lil mukminin wal mukminat ni merujuk sama ada dia hidup ataupun dia telah meninggal dunia, dan termasuklah orang mukmin yang akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tazidil zalimina illa tabara. Lalu kata Nabi Nuh alaihissalam, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain adalah kebinasaan. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sebahagian kisah daripada Nabi Nuh alaihissalam, luahan hati dia yang berdakwah paling lama di dunia ni tuan-tuan, yang direkodkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana intipatinya menunjukkan kepada kita, iaitu keteguhan jiwa ni, kekuatan rohani ni adalah datang daripada hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan kita mencontohi Nabi Nuh alaihissalam, walaupun diuji dengan ujian yang berat, kaumnya menolaknya, bahkan isterinya pun menolaknya, anaknya pun menolaknya, namun dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.